Jadi kita ulang pula surah Fatihah. Di antara nama dia Ta'limul Mahkamah. Selain daripada nama Ummul Quran, seperti mana kita telah jelaskan dulu lah. Jadi takdir dia ni sebenarnya 4, bukan 3, 4. 4 mengikut jumlah sempurna. Jadi qulu pada bismillah, dan qulu pada alhamdulillah hingga maliki yaumiddin. Kemudian qulu iyyaka na'budu hingga nasta'in. Keempatnya qulu hingga ke waladhdallin. 4 takdir. Sebab 4 ini berlainan, susunannya berlainan maksudnya. Jadi kesimpulan semua sekali dulu pada bismillahirrahmanirrahim, seperti mana kita dengar kemarin lah. Alhamdulillah. Alif lam alhamdu ni rata-rata kita dengar orang yang kata segala puji. Apabila sebut kata segala puji, masalah yang berlaku ialah soal jawab. Segala puji hanya bagi Allah. Sedangkan apa yang berlaku dalam kehidupannya, sama manusia pun ada puji memuji. Orang tu puji orang ni puji orang tu. Sesama manusia pun ada puji memuji. Sedangkan dalam Quran ni, alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Maka ulama kata bermaksud segala puji itu, orang yang puji satu sama lain pun dia makhluk Allah juga. Orang yang puji sama-sama dia pun dia makhluk Allah juga. Dan dia boleh puji pun daripada taufik Allah juga. Maka kira-kira Allah jugalah dia buat takdir gitu. Dan dalam perkara ni ada soal jawab panjang jelo. Dalam kitab panjang dia hurang dengan alif lam ni celah ketah depan belakang. Tapi dalam pengajian tafsir kita, itu perbahasan dari segi bahasa. Bolehlah dia kata alhamdulillah dari segi bahasa, tapi apabila dia duduk dalam Al-Quran, kita kena bahas alhamdulillah ni disebut pada dia duduk dalam Quran. Asasilah tak kalau mula dulu orang kafir Quraisy semasa Quran turun ni, dia guna alhamdulillah. Alhamdulillah dia guna dah. Cuma Allah nak ajar kepada dia penggunaan hak sebenar. Dia kalau dia boleh apa-apa kan, untung dalam lega ke, selamat dalam malapetaka. Nah, anak dia kalau ditakak, ditawar bebas ke, dia kata alhamdulillah wal uzza. Pujian kepada Lata dan Uzza. Tu wali yang kita puja dah seluruh, lepas dah kerja kita. Untung banyak dah boleh kita. Dia guna gitu. Penggunaan orang Arab Mekah semasa turun Quran. Jadi rata-rata menjadi perkara biasa bagi orang Mekah ni guna alhamdulillah untuk patung berhala, untuk roh Nabi wali hak dia puja. Gitu gini enggak Lata Uzza, gitu gini enggak patung tu roh. Tanda Allah. Jadi perkara hak paling penting bagi Nabi kita kena menjelaskan kepada mereka penggunaan biasa mereka tu salah. Hak betulnya alhamdulillah. Hak betulnya alhamdulillah. Pujian hanya untuk Allah. Jadi alif lam sini ialah alif lam ahdi khariji. Sebab alif lam yang bermakna penggunaan kamu tu kepada selain pada Allah tu salah. Bahkan alhamdulillah sebenarnya lillah. Jadi alif lam sini ahdi khariji kerana alhamdulillah telah digunakan oleh orang Mekah. Cuma salah cara. Maka ini adalah merupakan huraian alhamdulillah alif lam dia menepati Quran. Barulah tak ada perlu jawab gitu-gitu. Tidak iskal kesamaran demi kesamaran kerana kita buat pandang-pandang kita. Tapi apabila kita selidik tengok, apabila kita tengok pada penggunaan orang Arab yang mana Quran ni diturunkan untuk bagi dia, maka benar hamba sangatlah alhamdulillah bermakna alif lam ahdi khariji. Alhamdulillah tu wahai orang Mekah guna pada patung tu salah. Sebenarnya alhamdulillah. Dan lam sini lillah, lam taksih dia panggil, khusus hanya untuk Allah. Balah guna lepas dan ni alhamdulillah untuk patung berhala, roh Nabi, roh wali dan jin malaikat.
Bahkan guna alhamdulillah ini kepada Allah, kerana dialah segala-galanya. Daripada tidak ada, kita boleh jadi ada pun dia mengadakan. Dia memelihara, dialah mengurus dan mentadbir, dia menghidupkan, mematikan kita, dan sampai bila-bila akan esok dialah akan buat keputusan. Lain pada tu tak ada sekepau lah tu. Maka kenapa kita puji lain pada Allah? Oleh kerana tu, wahai semua manusia, baik orang Mekah, baik orang luar Mekah, alhamdulillah, pujian hanya bagi Allah. Jadi itu kan, jadi tak adalah segala puji bagi Allah. Bahkan pujian itu, pujian yang pernah digunakan oleh musyrikin dulu, hanya untuk Allah. Rabbil Alamin, Rabb, daripada Rabb ni mana tarbiyah. Rabb mana tarbiyah, Dia maha memelihara. Kalaulah khalq, mencipta tu kita dengar, ambil daripada kata Allah itulah mana mencipta. Kerana kemasyhuran nama Allah bagi musyrikin Mekah, apabila sebut nama Allah ni, mana hak mula-mula menjelma dalam fikiran dia, sebut kata nama Allah, nama sifatnya ialah Al-Khaliq, Dia maha mencipta. Bagi orang Mekah, bagi orang yang di mana Quran turun, apabila sebut kata Allah, sifat yang paling terselah bagi orang Mekah, Allah itu ialah Al-Khaliq, maha mencipta. Itu kita dengar dah kemarin. Adapun Rabb, setelah dia ciptakan makhluk dia, iaitu mengadakan daripada tidak ada kepada ada, dialah yang memelihara. Mana dia tidak serah pada siapa-siapa. Dia mengadakan, lepas tu dia pegang diri. Allah Ta'ala pegang diri. Dan kita semua tu kena fikir macam mana Allah pegang. Manusia bila dia dilahirkan, dia tak reti kecek sepatah pun, dia reti nangis suatu perkara, Allah boleh pegang dia. Dia nak makan nasi ataupun dia nak minum susu, dia nak apa, dia nangis kerja dia. Tapi mak dia reti. Kalau mak dia tak reti pun pak dia reti. Kalau dua-dua tak reti pun jururawat hospital reti. Kalau tidak pun doktor pakar reti. Tangisan ni nak buat seolah-olah begitu. Bermodalkan tangisan, itulah dia. Dia sejuk pun dia menangis, maka orang pakar hukum dia lah. Apabila dia lapar dia menangis, pakar cari susu bagi dia lah. Patah kata pun dia tak boleh nak kecek, tapi dia hanya bermodalkan menangis. Semua orang boleh sempurnakan kehendak dia. Siapa dia pelihara? Allah Ta'ala. Wahai manusia, mu kena faham. Satu lagi manusia ni, apabila dia tengok satu orang tu menghadapi apa-apa perkara, dan dia bukan kanak-kanak dah, dia maksa. Jadi apabila dia nak kau yang tak pakar, dia menangis juga. Habis kahir tak reti nak ayat kamu teriak dia. Manusia walaupun tua. Sebab dia nak luah perasaan, tidak didengari. Dia nak ayat tak faham. Last sekali dia teriak. Ambil wadah asal masa dia cek dulu. Maka bila dia menangis, mak bapak tengok mana dia menangis, bapak tanya khabar. Warna lapar ke? Warna kena tinggal ke guru ke? Orang yang pakak mari tanya, dengar sebab dia menangis. Masa dia kejap bawa pegang, tak boleh langsung. Kembali dengan modal asal lah manusia ni. Nah, dapat dibela. Siapa dia semua ni? Cara Allah adalah Rabb. Jadi sini Allah Ta'ala nak beritahu, dialah Rabb, Dia maha memelihara. Wahai insan, ketika kamu tidak reti untuk mikir panjang, reti hanya menangis, satu bahasa pun tak boleh nak luahkan, kamu hanya ada suara menangis, sudah cukup untuk Allah Ta'ala pelihara. Nak pakai baju pun tak reti, nak wayak sepatah pun tak reti. Semua tu Allah Ta'ala telah ada ke dalam hati manusia sekeliling dia, cara ke dia. Ini Rabb dia, maha memelihara. Jadi apabila mu telah lalu keadaan Allah pelihara, maka apabila kamu telah besar, boleh mikir, jangan kata mu pegang mu pula, aku juga pegang tu. Manusia ni apabila dia mula besar, dan dia jadinya ujian mula laku, dia tak boleh balik lagi. Dia tengok, hak pegang kita ni nak mak kita rupanya. Sebab dia belakang susu dia, nasi dia, gapo dia, daripada bangun tidur sampai tidur balik, mak belakang. Maka bagi kanak-kanak yang ingin sedang membesar ni, mak dialah Rabb dia. Bawa dia besar molek lagi,
Ada dia tengok bukan mak ayah kita, dia kocek duit lah kocek dia pergi ke mak beli susu berapa semua kali. Mak ada dalam rumah dia, ayah dia kata gitu gini. Maka dia pun berubah fikiran, ayah gerak. Dia pergi sini. Dia pun ngaji lama-lama tengok, ayah pun dok juga toke. Hak ayah kerja tu jadi gerak. Kerajaan tu swasta tu majikan mana tak kira. Sebab kalau ayah tak kerja, dia tak beri duit dia. Betul tak sama? Bawa duit kau tak nampak Tuhan. Allah Ta'ala nak ajar pada kita, jangan gitu. Masa mu tak ada akal tu aku pelihara. Masa mu ada akal beratus-ratus kali ganda tu aku je pelihara. Kalau kamu boleh duduk kat keadaan ini hingga kemati, barulah masuk syurga. Tapi kalau kamu bertukar, buat akal kata lain pada aku Rabb, kamu tak akan masuk syurga. Ini Rabb. Nah. Jadi kalau kita baca Rabbil Alamin, maknanya engkau lah wahai Allah sebenar-benarnya. Walaupun hati terima atau tak terima ke masa ni, Rabb yang memelihara kami, sungguh-sungguh memelihara. Al-Alami dan Rabb bermakna tablighu syai' bikamalihi syai'an fasya'an. Ini bahasa Arab dengan istilah. Memelihara bermakna membawa sesuatu sampai kepada tahap kesempurnaan sedikit demi sedikit. Membawa sesuatu perkara sampai ke tahap kesempurnaan sedikit demi sedikit. Ini tarbiyah, ini Rabb memelihara. Tak ubah seperti buah kayu. Manusia ni kalau kira Tuhan pegang dia, tak ada kata buah warna ini tu tumpik gigi. Tak, rambut panjang, betul-betul jalan. Ya, tidak. Ditarbiahkan sedikit demi sedikit demi sedikit sehingga jadi satu orang matang 40 tahun umur. Ini tarbiyah, memelihara. Cukup kau kayu. Dan tarbiyah ini, apabila kita kata tarbiyah, memerlukan dua rukun, dua syarat. Kalau tidak, tarbiyah tidak akan sempurna. Pertama, kena ada dalam tarbiyah ni menyelamatkan ia daripada bahaya dan gangguan, kerosakan. Ini kena jaga. Supaya buah kayu, kalau kita nak tanam dia, sebelum tanam dia kena buat pagar dulu. Sebelum buat pagar kena galau tanah dulu. Dia kena ada aliran dan saluran air, barulah kita bisa nak menanam. Kalau kata nak menanam mayatu bonyo, ada besar-besar ni, pagar tak ada, tanah tak ada cakup, air tak ada, tinggal gitu, sama ada bahan lembu ataupun mampu kering gitu. Sebab perkara-perkara yang bahaya ke pokok tu kita tidak jaga, pastikan tidak diganggu, maka segala bentuk tumbuhan tidak akan hidup. Ia panggil takhliyah. Arab panggil takhliyah, kosongkan daripada bahaya. Untuk menyempurnakan tarbiyah ni, pemeliharaan yang sempurna dan rapi ni, pertama rukunnya takhliyah, kosongkan perkara itu daripada bahaya. Betul. Jadi jaga salah satu tanaman daripada diganggu. Daripada diganggu, kena ada pagar, kena ada penjagaan. Takut-takut pohon yang kita nak tanam, benih yang kita nak tanam itu tak ada ilmu, dia bunuh. So lagi rukun bagi tarbiyah ialah tahliyah bil has, yang tak bertitik, hak muhmalah, iaitu memurnikan, memasukkan kepada dia benda-benda yang perlu. Memasukkan kepada benda tu perkara yang perlu. Kena bajak tanah kalau pokok kayu, kena airi, kena bajak. Dia perlu tu kena ada baku. Kalau tanah tak galau, duk kahpun tanah kau, lepas tu air tak ada setitik, bajak sama tu jauh sekali, duduk tunggu lama-lama pun tengok-tengok tak ada pohon, nampak pohon lain naik. Sebab tahliyah tak ada. Bentuk pengisian, perkara yang perlu dimasukkan, perkara yang perlu diadakan supaya pokok yang ditanam itu tumbuh. Ini pokok kayu lah. Maka begitulah manusia ni, apabila kata tarbiyah atau melihara, pemeliharaan, kena ada dua rukun, takhliyah dan tahliyah. Kena pastikan satu manusia tu kosong daripada gangguan-gangguan luar. Kalau badan dia
bahaya-bahaya yang menyebabkan penyakit. Dan tahliyah kena isikan tubuh manusia ni dengan perkara-perkara kesihatan. Contohnya makanan-makanan yang bersesuaian dengan pembesaran, makanan-makanan yang boleh menjadi protek, maknanya boleh mempertahankan dia daripada gangguan luar. Itu di segi badan. Begitu juga di segi rohani. Tarbiyah manusia ni di segi rohani pun berhajat pada dua juga, takhliyah dan tahliyah. Kena pastikan manusia itu jangan berada di kawasan-kawasan yang merosakkan rohani dia. Jangan ada dia dididik oleh keluarga yang rusak rohani. Jangan dibiarkan bebas bergaul dengan kawan-kawan yang rusak rohani. Pastikan dan kena isi dia tu, budak tu, dengan kerohanian, dengan majlis, dengan ilmu, dengan didikan dan pelajaran yang menyebabkan dia jadi orang yang betul-betul dipelihara menjadi orang yang sempurna lagi matang. Jadi takhliyah dan tahliyah, baik jasmani manusia, baik rohani manusia. Cuma jasmani manusia ni semua kita dah faham lah. Perkara ni dipikir banyak oleh golongan kesihatan. Dialah golongan yang dipilih untuk jaga jasmani manusia. Lepas tu kalau di tempat lain tak ada kacak banyak bahagian ni, situ banyak. Dia tulis dah afiat sepanjang masa, sihat sepanjang masa. Mana-mana manusia dia kena sihat lah. Dialah fikir lebih. Itu jasmani. Berhajat kepada mereka-mereka yang fikir, yang belajar, yang berusaha untuk supaya tubuh badan manusia itu sihat. So lagi manusia ni dia bukan jasmani saja, bahkan yang ada lebih hebat lagi daripada jasmani, itu rohani. Kalau sekadar jasmani saja, kadang-kadang binatang berhebat lagi. Manusia kata dia berani-berani pun terlalu gimana ngasih nota dia. Lagi manusia berani pun takut juga. Jadi kata dia besar jasmani dia, tapi mari makhluk salah lagi dia lagi pun. Jadi nisbah pada jasmani, kadang-kadang manusia ni kalau kerdil juga dia. Tapi apabila banding dengan rohani, manusia lebih hebat. Bukan saja lebih hebat daripada makhluk-makhluk binatang ni, bahkan lebih pada malaikat lagi. Oleh kerana itu tarbiyah rohani sebenarnya sebenar-benar tarbiyah. Dan dia juga berhajat kepada takhliyah dan tahlil. Takhliyah dan tahlil. Dan roh manusia inilah asal manusia itu sendiri. Manusia kalau tidak ada roh, tak ada siapa buat kacau ke dia. Memang tak ada guna pun dia. Orang tak sedih dah badan-badan dia, tahu lalu tak. Tak kira saya tahu mana pun, kalau jadi roh jasad saja ada, roh tak ada, memang kena kamu semata. Barang ni barang kena buat. Jadi hak jadi pakai kerja orang malu kat orang rumah sekali ni, orang rumah ni, orang takut ni kerana roh tak ada dalam. Oleh kata roh bagi manusia, ia menyebabkan nilainya badan. Roh bagi manusia yang menyebabkan bernilainya badan. Tapi ingat, roh diri dia ada roh dia. Kalau roh tu tak ada, maka roh manusia pun tidak bernilai. Roh bagi roh apa dia? Al-Quran. Allah Ta'ala beritahu Al-Quran adalah roh bagi roh manusia. Seperti mana roh manusia lah menyebabkan badan manusia bernilai, begitulah wahyu Allah yang di Al-Quran lah menyebabkan roh manusia itu bernilai. Seandainya roh manusia tidak ada, maka badan yang tidak bernilai. Maka begitulah jika Quran tidak ada, roh manusia pun tidak ada nilai. Ia layak untuk masuk neraka yang begitu. Memang syurga tak ada harap. Oleh kerana pengisian bagi roh manusia ini sangat penting. Dan ini semua ni Rabb yang mentarbiah, yang mendidik manusia, itu Allah Ta'ala dengan diturunkan Al-Quran. Muzakarah lagi, lepas itu sambal lagi.